So, Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita secara rasmi lah. Ini kelas kuliah kita yang kedua untuk semester ini. So, kuliah pada hari ini kita akan belajar berkenaan penulisan sorotan literature akademik. Kan? So, apa maksud sorotan literature akademik ni? Ini bahasa Melayu ni. Bahasa Inggeris dia maknanya literature review. Kan? Literature review. So, sorotan literature review. So, literature review ni adalah merupakan chapter kedua dalam banyak-banyak tesis ataupun disertasi yang anda jumpa di luar sana. So, kita ni basically sorotan literature ni berkenaan bagaimana kita menggunakan kan sumber akademik di luar sana, kita garap dia, kita gabung dia, kita uli dia, kita bentukkan dia jadi dalam satu bentuk penulisan kita sendiri. Dalam penulisan tu pula bersifat ilmiah, mempunyai rujukan, mempunyai citation, mempunyai quotation, mempunyai reference. Citation, quotation tu benda sama mempunyai citation dan mempunyai rujukan. Menunjukkan penulisan kita itu disokong dengan rujukan-rujukan yang berilmiah, rujukan-rujukan yang berkualiti. So, itu menjadikan penulisan anda sebuah penulisan yang orang kata solid lah, sebab ada support daripada bukti literature yang lepas. Terutamanya lagi bagus kalau kita merujuk kepada bukti-bukti literature. Literature ni apa? Literature ni bentuk-bentuk bahan bacaan kita lah. Bentuk-bentuk bacaan ni boleh jadi dalam bentuk jurnal akademik, boleh dalam buku, boleh dalam surat khabar, boleh dalam monograf, boleh jadi dalam kerata akhbar, boleh dalam website kan. Tapi as long as the sumber is datang daripada sumber yang berkualiti, sumber yang berilmiah, maka it's good enough. Terutamanya kalau datang daripada bagi saya secara peribadi, terbaik adalah datang pada sumber jurnal artikel. Sumber jurnal artikel yang datang daripada yang terbitkan dalam jurnal-jurnal yang berkualiti. Okey, ini adalah sumber-sumber yang kita boleh guna macam saya sebut tadi. Kan? Sumber-sumber yang terbitkan adalah jurnal artikel, proceeding. Proceeding ni adalah dalam bentuk dokumen yang diterbitkan daripada hasilan yang dibentangkan dalam sebuah conference, kan, dalam sebuah persidangan. So, hasil-hasil pembentangan, hasil kertas kerja, jurnal yang dibentangkan, kajian yang dibentangkan dalam persidangan itu biasanya mereka akan bukukan dan terbitkan buku tersebut. Itu nama dia proceeding. Dan ada buku lah, abstract, laporan kerajaan kita boleh dapat laporan macam dalam bentuk statistik kan. Statistik kita nak tahu berapa banyak kes jenayah ragut kan. Of course kita pergi website polis kan, polis Malaysia, polis diraja Malaysia, PDRM. Kita tengok kat situ mungkin ada laporan statistik laporkan, ataupun kita nak tengok berapa ramai pekerja dalam sektor pelancongan. So kita di situ kita akan tengok, buka website Kementerian Pelancongan dan Budaya Malaysia, MOTAC kan, MOTAC, Malaysia Tourism and Malaysia Tourism and Culture, macam itulah lebih kurang nama penuh dia, saya pun lupa. Dan kalau kita nak tengok juga status buruh binaan berapa ramai dekat Malaysia ni, kita boleh buka website Kementerian Statistik Malaysia. Ataupun kita nak tengok pencapaian ekonomi, statistik ekonomi, adakah pencapaian ekonomi negara pada tahun ini lebih baik berbanding tahun lepas dan 5 tahun lepas atau 4 tahun lepas, kita buka Kementerian Statistik Malaysia. Kenapa kita buka tu? Sebab kita nak tengok statistik dan kita nak quote, kita nak gunakan statistik tersebut dalam bentuk penulisan kita. So, itu adalah merupakan penulisan yang baiklah, sebab dia menggunakan sumber-sumber rujukan sedemikian. Lagi menguatkan lagi dia punya hujah, perbincangan, diskusi yang ada dalam penulisan tersebut kan. So ini ada government report. Government report tak semestinya statistik. Saya bagi dia contoh statistik. Ada juga dokumen-dokumen lain macam berkenaan contoh rancangan Malaysia ke-10, rancangan Malaysia ke-11. Contoh lagi strategi ataupun sebarang pelaporan yang diterbitkan oleh pihak kerajaan berkenaan strategi yang akan dijalankan dalam masa 5 tahun atau 10 tahun akan datang kan, dalam sektor pelancongan secara khususnya, ataupun dalam sektor sektor apa lagi, sektor pembinaan, sektor pembuatan. So macam-macam kan. So bergantung kepada konteks penulisan awak, tajuk penulisan awak kan. Rujukan tu of course lah pergi dekat tempat berdasarkan konteks penulisan awak kan, spesifik
Dia spesifik tu per your punya rating, your own rating. Okay. So akhbar dan majalah. Dan unpublished materials biasanya bahan yang diterbitkan adalah tesis, pelaporan kajian ataupun kita communicate ni, macam personal communication yang kita communicate sekarang ni kan. So itu adalah merupakan bentuk-bentuk bahan rujukan yang tidak diterbitkan. So bagi saya rujukan terbaik adalah ini, journal article. So saya nak, kalau boleh nak train korang hanya menggunakan rujukan daripada jurnal artikel dan buku teks, buku ilmiah, buku ilmiah. Jurnal artikel dan ilmiah. Kalau boleh cuba the government reports dan pelaporan daripada pihak kajian. Kalau boleh elak guna rujukan daripada proceeding, daripada abstract, daripada newspaper, daripada magazine. Dan proceeding okey. So jurnal artikel, proceeding, books dan government report okey. Tapi saya kalau boleh nak elak korang pada guna rujukan daripada abstract, newspaper, magazine, thesis boleh. Kalau kita nak guna macam, kalau kita ada cara nak quote dia tu dengan personal communication, jangan, kalau boleh minta jauh lah. So untuk penulisan berilmiah ni, journal, proceeding, buku, government report dan thesis. Okay. Kalau kita fokus, saya sebut kalau kita fokus, saya katakan fokus kat journal artikel ni kan, by far the most common primary resource tiga ni. Jurnal artikel ni boleh pecah kepada tiga ni. Jurnal artikel ni kan, jurnal artikel ni kita boleh pecahkan kepada tiga sub ni, jenis ni, tiga sub jurnal ni. Okey. Yang pertama adalah pelaporan berkenaan empirical, kajian empirical kan. Yang kedua adalah lebih bersifat theoretical ataupun conceptual. Yang ketiga adalah lebih kepada bersifat macam dia nak review ke semua penerbitan yang, ke semua jurnal yang telah diterbitkan dari tahun contoh dari tahun 1980 hingga ke tahun 2020. Dia tengok pattern, trend dia macam mana. Contoh dia nak tengok jurnal yang menerbitkan berkenaan kualiti kehidupan dari tahun 1980 ke tahun 2020 sebagai contoh. Jadi dia nak tengoklah pattern dan pattern perkembangan macam mana. Dari tahun 1980 ke dari tahun 1980 ke 1990 patternnya macam mana, corak penerbitan macam mana, dan kebanyakan isu yang digunakan untuk mengkaji kualiti kehidupan ni dalam konteks apa, dalam industri apa, dia tanya siapa, komuniti ke, profesional ke, komuniti orang asli ke, penduduk kampung ke, penduduk bangsa bandar ke, tengok macam tu. Dan dari 1990 ke tahun 2000 macam mana pula konteks dia, adakah berlaku sebuah perubahan, adakah dia berbeza daripada dari jurang masa dari 1990 ke tahun 2000 dan 1980 ke 1990. Ada beza tak antara dua garis masa tersebut? So itu adalah apa yang kebiasaannya anda jumpa yang dikupas dalam jurnal, sub-jurnal yang berkisarkan literature review artikel ni. Okay? Memang fungsi dia adalah untuk review, untuk menyoroti ke semua jurnal yang pernah diterbitkan dalam sesuatu bidang dan sesuatu area kajian. Dan theoretical artikel ni, dia just macam kupas je berkenaan satu teori, satu konsep, dia kupas je panjang-panjang berkenaan teori konsep tersebut. Macam yang report ni, dia lebih kepada empirical research ni, bahasa mudah empirical ni, apa tu empirical? Done and tested. Maknanya kita buat, kita test, kita analyse. Maknanya ada unsur kita collect data, kita analyse data dan kita buat kesimpulan berdasarkan data yang kita dapat tu. Itu jurnal-jurnal yang bersifat yang mempunyai data semua tu, yang dia collect data, dia buat apa, kerja lapangan, dia collect data, dia bagi questionnaire ke, contoh dia interview orang ke kan. Lepas tu dia analyse data tersebut, dia buat kesimpulan. Jurnal yang mempunyai unsur sedemikian dikenali sebagai jurnal empirical. Okay, so itu adalah merupakan ciri, sekali lalu saya bagi ciri-ciri jurnal ciri-ciri jurnal empirical, ciri jurnal bersifat jurnal theoretical dan ciri jurnal bersifat literature review ni. Okay, setakat ni okay ya? Tak apa, kita go through dulu, nanti tanya soalan je kalau ada apa-apa tak pasti. So sekarang ni kita dah sebut tiga ni kan, so kita pergi satu-satu lah ni sekarang ni. So ini adalah merupakan ciri research article empirical tadi tu. Biasanya original report of research found in academic journal. Kan, biasanya original report ni bermaksud dia original lah sebab dia collect data dia sendiri, dia analyse data sendiri dan dia buat kesimpulan berdasarkan
apa anda hasil dapatan daripada analisis yang dia buat berdasarkan data yang dia collect sendiri tu. Itu maksud dia original report. Berbanding dengan ni tadi ni, theoretical article, literature article, dia guna data mana? Tak, dia guna data kan tadi kan. Dia bersifat teori, dia bersifat konseptual lah, theoretical ataupun konseptual. Dia bersifat benda sama lah, teori konseptual sama lah. So cumanya, apa dia guna? Dia guna hasil kerja yang telah pun diterbitkan oleh ahli akademik, ahli pengkajian lepas-lepas kan. Macam saya cakap tadi, contoh dalam saya bagi literature review article tadi, garis masa kan, berapa ramai orang terbitkan berkenaan kualiti, berkenaan teori kualiti kehidupan dari tahun 1980-1990. Dan mereka ni buat pasal apa? So dia review artikel-artikel yang diterbitkan lepas-lepas tu, mana adakah itu menjadikan itu original? Tak, dia bukan original report. Dia macam dia review berdasarkan hasil kerja orang. Tapi hasil review dia tu original lah, sebab dari buah fikiran dia kupas-kupas dia tulis kan. Tapi maknanya menunjukkan dari segi orang kata maybe dari segi bahasa lah, beza antara original dan bukan original kan. So ini dia original report, dan dia merupakan sumber primer, informasi yang patut yang akan bagi butiran lanjut berkenaan metodologi yang digunakan dan explanation yang dan perbincangan yang mendalam berkenaan hasil analisis data yang telah dijalankan. So inilah empirical research article. Ini karakteristik dia, ciri-ciri dia. Tapi in contrast, kalau research summary reported dalam textbook, popular magazine atau newspaper atau television, radio, biasanya dia dianggap sebagai secondary punya sources, bukan primary. Dia secondary sebab sumber-sumber ini melaporkan hasil kajian telah dijalankan oleh dalam ni empirical research article ni, dan newspaper dia laporkan apa hasil kajian daripada contoh daripada ahli. Textbook ni dia kongsikan hasil kajian yang dibuat oleh ahli kan. So secara tak langsung mereka ni textbook, magazine, newspaper ni adalah merupakan sumber secondary. Okay. Dan ahli tu sendiri yang diongkok tu, ahli tu apa? Ahli tu sumber apa? Sumber primer, sumber primary kan. Bahasa Melayu primary apa? Primer, P-R-I-M-E-R, primer. Kalau secondary, sekunder, S-E-K-U-N-D-E-R. So itu adalah beza sumber primer dan sekunder. Okay. So biasanya dalam penerbitan sedemikian, dia hanya akan buat macam global punya description. Description saya brief je berkenaan result. Maknanya macam dia tak bagi tahu detail sangat pasal metodologi. Beza banding dengan sumber primary, dia bagi tahu dengan detail metodologi apa yang digunakan, analisis apa yang digunakan, dan apa perbincangan lanjut dan penerangan lanjut berkenaan dapatan tersebut. Supaya reader kita sebagai readers, sebagai pembaca boleh faham dengan betul apa maksud apa yang cuba disampaikan oleh dalam sumber primary seperti empirical research article ni. Okay. So sebagai scholars, korang semua ni patut dianggap diri korang sebagai scholars, junior scholars lah ni. Baru nak mula mengorok langkah dalam kehidupan dalam dunia akademik ni. Awak sepatutnya saya nasihat lagi ni, sepatutnya menekankan sumber primer apabila kamu awak semua melakukan suratan literature berkenaan sesuatu topik. Kan? Tugasan individu, dan sebenarnya kursus ni memang berkisar kepada hasil penulisan korang. Korang bertulis berkenaan suratan literature berkenaan sesuatu topik. In fact, your lecturer, saya lah lecturer awak kan, akan require korang semua untuk cite primary sources. Memang saya require korang semua untuk merujuk, cite, sebut, kita rujuk sumber-sumber primer ni dalam korang punya penulisan suratan literature dan tugasan individu korang tu. So jadinya research ni sistematik. Apabila kalau ahli pengkaji tu merancang siapa dia nak tengok, karakteristik mana dia nak tengok juga, macam-macam dia nak tengok, dan macam mana analisis, dan soal-soal bla 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 sampai ke habis, sampai dapat kesimpulannya.
So sebenarnya research tu systematic kalau kau nak faham ni. Korang nak rujuk sumber primer, jurnal, kan? Jurnal empirical. Jurnal empirical ni adalah biasanya research lah, kan? Research. Dia laporkan research dia, kajian dia berkenaan apa. Dan kalau kau nak tahu kajian ni memang bersifat sistematik. Sebab dia bagi tu detail. Daripada intronya, daripada literature reviewnya, daripada metodologinya, daripada data analisisnya kepada kesimpulannya. So, dia sistematik, tersusun gerak kerja dia. So, itu kalau anda nampak dia tersusun, maka itu menggambarkan jurnal tu adalah jurnal yang berkualiti lah, kan? So, sampling. Sampling, sorry. Saya sebut sampling. Tapi dalam anda nak menggunakan sumber daripada empirical research article ni, ada 3 isu utama lah bila kita nak tengok ni, kan. Tapi korang tak sampai level lagi. Saya just sebut secara general je. Bukan bermaksud nak suruh korang at least dapat idea yang secara am lah, pemahaman secara am lah, secara general berkenaan isu-isu yang mungkin timbul sepanjang proses anda dalam menyuruti literature kajian lepas, kan. Okey, yang pertama adalah ia melibatkan persampilan, sampling, persampilan, kan, dalam sebenarnya. So, kebanyakan kajian dia akan hanya study a sample of individual and then dia akan buat kesimpulan berdasarkan simple individual tu je. So, tapi kadang-kadang isu dia dekat segi persampilan ni adalah maknanya kadang-kadang kita buat teori yang sama. Contoh, saya kembali semula kepada contoh kualiti kehidupan tadi tu. Kita tulis pasal kualiti kehidupan, tapi kita mungkin ada spesifik kita nak buat di komuniti Terengganu. Tapi dalam realiti ni bila korang cari dalam Google nanti, bukan Google biasa tau, Google Scholar. Nanti saya akan tunjuk macam mana cari maklumat Google Scholar tu. Kebiasaannya dalam Google Scholar susah nak cari research berkenaan kualiti kehidupan Terengganu, komuniti Terengganu. Mungkin akan adalah jurnal kualiti kehidupan di komuniti di kawasan lain. So, macam mana korang nak macam menulis dan linkkan dengan komuniti Terengganu tu. Itu isu yang korang kena navigate around. Macam mana nak sampaikan bentuk tulisan korang tu bentuk yang boleh di-link ke komuniti Terengganu. Sedangkan rujukan yang korang guna tu adalah buat research tu, research yang korang rujuk tu buat di Europe sebagai contoh, di Eropah sebagai contoh. Macam mana nak link? Adakah konteks yang sama? So itu ada problem yang pertama dari segi persampilannya, kan, dari segi konteks kajiannya, kan. So yang kedua adalah dari segi measurement. Measurement tak kisahlah banyak mana kajian, kalau dia orang ada buat questionnaire, tahu tak measurement, questionnaire, tak ada questionnaire yang perfect dalam dunia ni. So ada setengah measurement tu dia macam akan ada kelemahan dia. Dan mungkin juga ada kelemahan dari segi proses dia analisis data dia. So bila ada kelemahan-kelemahan ni kadang kan, lepas tu dia buat kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan dalam kajian tu, dia buat kesimpulan pula, dan kita tahu dia punya soalan lemah. Dia punya kesimpulan pun mesti lemah sebab dia buat kesimpulan berdasarkan soalan yang lemah yang ditanyakan kepada responden-responden yang terlibat dalam kajian tersebut. So, maka ini menjadikan susah kita nak ambil quotation atau rujuk penulisan daripada jurnal-jurnal yang sedemikian. Isu ketiga adalah, bukan semua jurnal yang rujuk tu akan menggunakan isu yang anda nak tulis. Anda tulis pasal isu A, tapi jurnal yang anda rujuk tu dia tak sentuh sangat pasal isu A tu. Dia hanya sentuh sikit-sikit je. Jadi apa yang anda kena buat, anda kena kumpul banyak-banyak jurnal supaya macam contohnya, jurnal Ali dia tulis sikit je, dalam 20% je berkenaan isu A. Jurnal Abu dia tulis dalam 10% je. Jurnal Bakar dia sebut dalam 10% lagi. Jurnal Sarah dia sebut dalam 10% lagi. So anda kena gabungkan ke semua penulisan daripada 4 jurnal sumber berbeza yang ditulis oleh Ali, Abu, Bakar, Sarah tadi tu, dan jadikan dia, garap dia, uli dia, jadikan sebuah penulisan yang kohesif, penulisan yang flow dia cantik. Macam itulah trik dia dalam menghasilkan sebuah penulisan literature yang baik, penulisan ilmiah yang baik. Macam mana dalam proses anda garap dan uli pada 4 sumber berbeza tadi, Ali, Abu, Bakar, Sarah tadi tu, kan, dalam proses anda buat benda tu, ia memerlukan critical thinking.
macam ada critical thinking maksud macam mana anda menggambarkan okey flow dia macam mana, patutnya aku kena cakap pasal ni dulu, lepas tu baru beralih kepada bahagian ni, baru boleh kepada bahagian ni. Sebab ada saya sebut ni untuk 4 5 sumber beza. Kalau anda ada 10 ke 15 sumber berbeza, so makin banyak sumber-sumber yang kita kena susun atur supaya jadi kita susun jadi sebuah penulisan yang flow dia baik, cantik je flow dia. So itu adalah skill kemahiran yang kamu semua perlu bina. Kan, by the end of this course kamu orang patut at least ada skill ni lah to a certain extent kan, to a certain extent, maybe different competency, maybe ada seorang ada dekat kalangan anda very poor, kalangan anda very bagus, kalangan anda tengah-tengah kan, bergantung, tapi sepatutnya semua boleh buat. So itulah ketiga-tiga isu yang saya highlight lah dalam empirical research article ni. Kalau korang nak guna sumber daripada dalam empirical research article, ini yang 3 masalah ni yang korang kena navigate your way around these 3 issues ni. Kena pandai cari jalan pusing nak selesaikan isu ni. Persampilan, isu dari segi ukuran, measurement tu, kalau ada soalan ada tak semestinya berkualiti. Dan nombor 3, problem identification. Kadang-kadang bukan semua jurnal address apa isu yang kita nak address tu. Jadi cara dia kita kena kumpul-kumpul banyak sumber-sumber jurnal berbeza, dan kita kumpul sikit-sikit daripada sumber berbeza ni, kita garapkan, hasilkan jadi satu penulisan yang baik. So ini memerlukan latihan, practice kan. So saya just nak tunjuk orang kata apa, gambaran dulu berkenaan proses menulis literature ni kan. Sekarang ni kita berperingkat introduction dulu, baru kita nak kenal jenis-jenis artikel, ciri-ciri jenis artikel yang ada ni kan. Yang pertama ni kita tengok jenis pertama empirical article ni kan. So macam tu lah. Maknanya awak nak ambil balik soalan ni, awak nak ambil rujukan tu boleh, tapi kena treat it carefully kan. Macam mana? Awak tak boleh macam buat kesimpulan 100% berdasarkan satu sumber je. Maybe awak boleh tulis, okey, berdasarkan hasil kajian dijalankan oleh ahli, dia menyimpulkan macam ni, bla 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 bla. Namun demikian, terdapat kelemahan daripada dalam research ahli ni sebab kerana dia tidak buat begini bla 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 bla. Berbanding kalau dibandingkan perbincangan kesimpulan yang dibuat oleh ahli berbanding dengan jurnal yang dihasilkan hasil kerja yang dihasilkan oleh Abu Bakar, Abu Bakar menyimpulkan bahawa tengok cara kita menulis tu kan, cara kita counteract kalau sumber tersebut tidak berkualiti, macam mana kita sambung ayat tu kan. So itu adalah apa cara yang saya sebut tu adalah dia datang dengan praktis latihan kan. Bila kita baca banyak, kita boleh tiru cara gaya penulisan yang kita baca jurnal-jurnal yang kita rujuk ni lah. Kadang-kadang kita baca, kita boleh rujuk, kita boleh tiru cara penulisan dia kan. So macam tu lah. Kadang dalam jurnal yang bagus, korang akan jumpa kan, majoriti daripada penulisan itu dalam kalangan ahli akademik, dalam kalangan scholars tu, mereka akan berbeza pandangan. Dia kata patutnya teori kualiti kehidupan patutnya buat macam ni. Tapi orang lain pula kata tak, salah tu, kena buat macam ni. Macam tu lebih kurang. So benda ni kalau korang jumpa, saya suka. Korang patut tunjuk perbezaan pandangan tersebut. Korang tengok bahagian belah yang sokong bahagian hujah A, sebut kenapa hujah A ni betul. Lepas tu korang pun sambung penulisan korang, sebut yang tak setuju dengan bahagian A, dia orang setuju ke bahagian B, kena argue kenapa bahagian B suka. Ini menunjuk. Lepas korang dah explain pasal A dan B ni, lepas tu korang pun buat kesimpulan korang sendiri. Berdasarkan apa yang dibentangkan dalam A dengan B ni kan, saya rasa yang dalam cara yang lebih baik kan, teori yang lebih kena dalam konteks penulisan saya adalah teori B, kerana ini menunjukkan ada aspek elemen pemikiran, daya pemikiran kritikal, bagaimana korang menilai maklumat, membanding maklumat dan membuat keputusan berdasarkan analisis dan ataupun sintesis maklumat yang korang jalankan dalam maklumat berbeza ni. Korang buat kesimpulan, korang you make your own stand kan, you make your own stand. Korang nak set mana, bahagian A ke bahagian B. So elemen macam tu is a very good thing to be included and integrated in your writings. Alright, so this will further enhance your punya writing to another level, rather than being too descriptive. Maksudnya rather than being descriptive ni apa maksudnya, korang just laporkan je, tak ada pun bahagian elemen pemikiran korang sendiri.
Macam tunjuk macam mana ada perbezaan pandangan tak? Ada aspek kritikal tak? So kat sini yang maksud saya. Hence, you may soon find yourself acting like a juror. Mana like a hakim, kan? Like a judge. Deliberate, mempertimbangkan mana researchers, which researchers yang ada have the most cohesive and logical arguments, which have the strongest evidence, and so on. Korang kena pertimbang lah. Kalau kena download banyak-banyak, kau kena pertimbang jurnal mana yang berkualiti yang korang boleh guna dalam tulisan korang. So, is this so susah to do? Ya saya. Is this so susah to do? Jawapannya kalau ada, di mana ada kemauan, di situ ada. Okay, contohnya gitulah lebih kurang kan. So memang semua boleh buat. As long as saya tak expect korang lepas habis kelas ni korang jadi expert punya writers. Benda macam saya sendiri pun, nak sampai kata saya pun makan masa bertahun-tahun kan. So saya nak tengok apa expectation saya daripada korang semua adalah korang ada dah macam dah pandai rujuk, dah pandai menulis kan. Kalau tak dapat kritikal tu tak apa, tapi cara korang menulis tu macam mana, format lenggok bahasa tu macam mana, laras bahasa tu macam mana korang menyampaikan idea korang tu kan. Macam mana. So saya nak tengok benda tu, aspek elemen-elemen tu. Macam untuk menengok jadi saya akan compare setiap orang punya tulisan dengan masing-masing lah dengan orang lain kan. Macam contoh saya compare Azam punya dengan Husna contoh. Which one yang better? Dari segi situlah saya tengok kan. Mungkin Azam lebih detail tapi Husna lebih logik. Gitu kan. Dari situlah saya timbang tahap korang kan, penulisan korang tu macam mana. Okey. Saya tahu korang tak belajar lagi berkenaan metodologi, korang tak belajar lagi berkenaan statistik, macam mana membezakan. Tapi point saya, authors of report genetic research ni, dia tak present statistik dalam in isolation, terpencil gitu je. Instead, dia akan provide background dulu, dia akan provide discussion berkenaan kajian lepas, berkenaan topik dia orang. Apa definisi konsep yang digunakan, apa penerangan teori yang digunakan, dia orang punya reason kenapa dia reason dia orang approach buat pendekatan research dia orang dalam cara yang dia orang buat kan. Macam mana interpretasi result yang orang dapat. Dan benda ni dia orang akui juga dengan pengiktirafan daripada mereka sendiri bahawa ada limitasi dalam metodologi dia orang. So saya bukan nak tengok, saya nak tengok bukan yang korang present statistik berang. Saya nak tengok macam ni korang present ni. Provide discussion, ni elemen ni, provide definisi ni, discussion relevant teori, reason korang kenapa korang pilih teori tersebut, kenapa korang pilih teori tersebut berbanding teori-teori lain yang berbambang teori lain, dan apa interpretasi korang terhadap teori tersebut. Benda elemen macam ni. Saya tak expect pun korang buat pasal statistik apa semua korang baru nak bermula kan. So ini apa yang saya expect lah. Okay. So theoretical article ni kita sebut, okay, ni adalah jenis yang kedua lah. Tadi empirical research article lah kan. So sekarang theoretical article. Theoretical article ni adalah macam saya sebut, dia ambil satu konsep, lepas tu dikupas je pasal konsep kan. So konsep ataupun teori, apa maksud konsep teori? Teori ni orang apa teori ni? Orang buat teori ni adalah untuk bagi orang di luar sana faham kenapa berlaku sesuatu fenomena, kenapa berlaku sesuatu kejadian itu. So nak bagi orang faham kenapa berlaku sesuatu kejadian, suatu fenomena itu, dia buatlah teori. Ini teori dia, kenapa benda sesuatu itu berlaku. Oh, sebab ni teori ni. Itulah bahasa mudah, bahasa kampungnya, maksud teori kan. Tapi dalam bahasa propernya, dalam konteks ilmiah kan, sorry, adalah it's a general expression on why pemboleh ubah faktor-faktor yang mereka tengok tu work together kan. Macam mana dia orang berkait to each other dan macam mana dia orang tu mempengaruhi each other. Itu maksud teori dalam konteks jurnal lah, dalam konteks jurnal kajian kan. So ini bahasa yang orang kata definisi ilmiah lah kan. Tadi saya bagi definisi kampung dia, macam mana untuk memahami satu kejadian berlaku, memahami bagaimana satu fenomena itu berlaku kan.
So not every journal article is a report of original research. For instance, sebagai contoh, some articles are written for the explicit purpose of nak kritik existing teori ataupun nak propose new one. Itulah theoretical article, kan? Ini purpose, tujuan kenapa theoretical articles ni ditulis. So sepatutnya kalau awak jumpa artikel-artikel sedemikian, artikel jenis theoretical dan juga artikel ni, literature review article yang jenis ketiga ni, biasanya ditulis systematic literature review ataupun SLR ataupun state of the art, kerja anda akan jadi easy, very easy. Sebab kalau jumpa artikel-artikel sedemikian, maknanya dia orang dah reviewkan dah sumber-sumber berkaitan dan dia dah buat dah kerja tu untuk korang. So apa yang korang buat adalah ambil artikel tersebut dan kupas dia melalui cara anda, melalui perspektif dan konteks penulisan anda. Cuba tangkap dia dan cuba sampaikan dalam bentuk konteks dan perspektif korang, kan. Instead of buat from scratch memang zero, tak ada sumber apa langsung, korang rujuk jurnal empirical yang tadi, empirical artikel tadi, kan. Kau kena kumpul banyak artikel dan buat penulisan. Tapi kalau kau jumpa orang yang dah buat pasal theoretical article ataupun orang buat pasal apa yang ni, yang kedua, yang ketiga ni, systematic review study ni, orang dah buat pasal teori yang anda buat tu, alhamdulillah, mana mudahlah kerja anda sebab anda boleh ambil contoh tu tersebut dan garapkan dia, kupaskan dalam bentuk perspektif dan perspektif anda sendiri, kan, perspektif dan konteks penulisan anda sendiri. So itulah maksud saya. So baru kita masuk yang jenis ketiga, kan. Jenis ketiga, macam saya sebut tadi, saya dah cakap dah, ada garis masa, kan, dari tahun 1980 2020. Tak semestinya ke semua artikel kena buat dari tahun 1980 2020. Ada yang buat dari tahun 2010 ke 2020, bergantung kepada jenis artikel tu, kan. Tapi dia artikel ni dia well written, tapi dia bersifat analitik. Tapi dia bring readers up to date on what is known about a given topic. Dia kumpulkan semua artikel yang dikumpul dari tahun contohnya dari tahun 2010 ke 2020. Paling latest lah 2020, kan. Dia kumpul apa yang berlaku, apa yang teori ni dikaji dalam konteks apa. Saya sebut dah cerita panjang dah berkenaan ni tadi, kan. So supaya kat sini lepas tu lepas dia review tu, dia akan bagi penulis tu akan bagi dia punya their own insight lah, yang akan macam mengembangkan lagi pengetahuan berkenaan bidang yang ditulis tu, berkenaan teori yang ditulis tu. So insight yang saya buat ni apa? Turut merangkumi dia nak resolve kalau berlaku konflik among studies that previously seem to berlawanan among each other. Kalau ada berlaku tidak persetujuan. Macam saya sebutkan tadi, kan, critical, kan, ada yang argue side A, side B. So tugas ni dia review semua artikel ni, dia resolve konflik ni, kan. Kedua, dia nak identify new ways to interpret research results on a topic. Nombor 3, dia nak laying out path for future research. Ya, bila dia collect semua research ni, dia pun recommend apa future research patut buat setelah dia tengok pattern dan corak yang ada berdasarkan apa yang diterbitkan dalam sepanjang tahun-tahun lepas yang dia review ni, kan. So that's 3 insights yang boleh didapati lah dalam kebanyakan artikel systematic literature review. Systematic literature review ataupun dikenali sebagai SLR, kan. Satu lagi state of the art. So 3 jenis artikel ni. Literature review article, theoretical article dan empirical article. So masing-masing ada ciri-ciri dan karakteristik masing-masing, kan. So bila korang cari jurnal, korang akan jumpa lah jurnal-jurnal yang boleh dikategorikan dalam salah satu 3 jenis kategori ni. Okay. So kita dah cover 3 jenis ni. Ni macam saya kata, you should feel lucky because you can use someone else punya kerja and insight. That is having someone on whose work they can build or with whom they can agree or disagree. Basically korang tak perlu cari maklumat banyak sangat dah sebab dia dah carikan maklumat semua tu untuk korang dah. So it's a matter of you itulah macam saya cakap, kupas dalam bentuk konteks dan perspektif korang, kan, dalam penulisan korang tu. Okay, mana kita nak mulakan writing proses kita ni, kita kena tahu, kita kena faham kita tulis apa sebenarnya, kan.
siapa bakal audience yang akan membaca hasil kerja kita ni, kan? Sebab semua benda ni akan mempengaruhi the depth of your search untuk cari bahan untuk menguatkan hujah dan argument yang anda masukkan dalam perbincangan penulisan anda dan style penulisan anda, kan? Mula kena tahulah siapa audience anda dan jenis penulisan tu bentuk term paper ke, nak kena tulis literature review ke, of a doctoral dissertation, literature review dalam tesis ataupun disertasi, ataupun anda nak tulis literature review saja, atau nak tulis literature review dalam journal, kan? So kita nak identify apa benda sebelum kita nak identify audience, kita kena decide lah. Kita tulis term paper ke, kita tulis literature review chapter of a dissertation atau tesis, ataupun nak tulis literature review for journal, kan? So basically tugasan individu tu, walaupun saya panggil literature review, tapi sebenarnya berkisar lebih kepada term paper. Ini apa yang suruh korang buat. Term paper, a term paper. A term paper ni, apa dia term paper ni, kan? Nanti kita akan tengoklah apa term paper tu. Tapi writing a literature review ni, kita nak buat literature review ni, kita kena decide apa yang kita nak cakap dekat pembaca kita dan macam mana kita nak organize penulisan kita yang kita ambil banyak sumber ni, kita bentukkan dalam satu bentuk naratif yang koheren. Penulisan esei yang mempunyai naratif yang koheren, yang mempunyai kesinambungan. Apa maksud koheren, kesinambungan ni? Maksudnya flow dia make sense, flow dia logik. Bukannya bersifat choppy. Kejap-kejap cakap pasal Melaka, tiba-tiba lompat pula pasal teori behavioral punya. Atau tiba-tiba cakap pasal psikologi. Nampak? Dia flow dia choppy. Kita macam lompat-lompat sini sana. So kita tak nak penulisan kita tu bersifat choppy, lompat sini sana, lompat sini sana. Kita nak penulisan kita tu bersifat coherent, dia kohesif, dia mempunyai kesinambungan penulisan kita tu. Maknanya dari point ke point lain dapat logik, natural. Kita baca pun sedap. Macam sama kita baca buku lah. Kalau kita baca buku, plot dia macam choppy, kejap kat sini, kejap kat Melaka, tiba-tiba pergi Pulau Pinang pula, tiba pergi UK pula. Tanpa sebarang macam apa flow tu, kan, tanpa bagi background dulu sebelum gerak kat course lain tu, maka tak best lah. Kita tengok movie pun sama movie, tengok baca buku, kan, apa semua sama. Kita nak plot tu make sense, logik, nampak linear je, nampak cantik je flow dia tu. So itu adalah kualiti utama yang bila kita tengok bila kita nak menulis berkenaan literature review ni, kan. So untuk mencapai kohesif ni, kan, kita kena tengok kita kena buat 4 proses ni. Pertama, kita kena nguruskan pencarian untuk kita sumber primer ni. Itu nombor 1, kan. Nombor 2, kita kena analyse informasi yang dalam sumber yang kita cari. Sumber yang kita cari tu yang relevan apakah area of interest yang kita nak tulis tu, tajuk yang kita nak tulis, topik berkenaan topik yang kita tulis tu, kan. Kita kena analyse informasi tersebut. Sama ada boleh guna ke tak boleh guna? Boleh guna ke tak boleh guna, kan. Lepas tu nombor 3, baru kita synthesize maklumat tersebut dan kita susun maklumat tersebut untuk address a specific topic. Then kita akan produce the first draft of the review. And then finally, kita akan edit dan prepare final draft of the review kita buat tu, term paper kita buat tu. So basically this is the 4 proses yang lazimnya dilakukan oleh mana-mana orang pun lagi menghasilkan penulisan yang berkualiti. Okay, ini adalah writing process, kan. Sekarang baru kita nak tahu term paper macam mana writing process dia, kan. Chapter literature chapter for thesis atau dissertation macam mana, apa yang perlu dilakukan. Macam untuk research article, literature for research article macam mana. So kita tengok tiga-tiga ni. Okay. Yang pertama, term paper. Term paper ni nak apa? Yang saya suruh korang buat. Okay. So pertama ni kau kena select topik lah. Orang tu select topik. Nombor 2, kena identify jumlah sumber yang anda rasa solid, mencukupi untuk dijadikan sebagai sandaran dan rujukan utama untuk anda bantu dalam anda menulis, dalam menghasilkan tulisan yang anda hasilkan. Kemudian proses yang ketiga, kau kena tulis dan edit, kan. Edit a well developed essay, kan. Biasanya dalam about 3 to 4 months.
Satu semester ada 4 bulan kan. So ini adalah jurang masa yang sesuai lah untuk korang buat term paper kan. So you should make sure you understand the assignment. Kena faham assignment tu korang kena buat pasal apa, and try untuk tahu sebanyak mungkin maklumat penting yang perlu diketahui berkenaan your area of interest yang korang nak tulis tu, topik yang korang pilih nak tulis tu. Macam mana nak tahu? Korang kena baca banyak lah. Baca. Nama pun research, mencari, research, ulang mencari. Korang tambah maklumat sampai ada banyak. Bila korang ada banyak maklumat, kan, korang boleh banyak tulis banyak benda. Kita boleh beza tau penulisan yang mempunyai banyak point, banyak isi, kaya dengan maklumat apa semua, dengan banding dengan penulisan tersebut dengan penulisan yang tak pakai banyak maklumat, tak tahu pun dia cakap apa, banyaknya dia goreng je. Kita boleh beza kualiti tu. So macam mana cara nak bagi masa penulisan baik, penuh maklumat, kaya kan? Maknanya kena baca, research, kena mendalami ilmu berkenaan yang relevan dengan topik yang korang nak tulis tu. Okay. And then you will need to pace yourself. Pace yourself ni budget lah. Ada 3-4 bulan. Bulan pertama kena siap bahagian mana dah. Bulan kedua kena siap bahagian mana dah. Bulan 3 kena siap bahagian mana. Bulan 4 bahagian mana. Dan proses ni yang korang kena nak susun ni merangkumi selecting a topik. Kena tahu topik dah dalam bulan pertama ni. Kena reading and evaluate, menilai apa sumber-sumber yang ada, dan analyze dan organize penulisan tu dari segi writing. Kita ubah balik, redraft balik. Lepas tu baiki balik, revise your paper, revise balik, lepas tu edit lagi, edit buat ulang sampai korang capai satu hasil yang korang di mana korang puas hati dengan hasil penulisan tersebut. Benda ni korang tak boleh tulis last minute, sorry to say. Boleh nampak korang tulis last minute, maka memang slow, memang low lah. Korang kena start sekarang. Sebab tu saya suruh Tom pertama cari topik lah. Kan, cari topik. Kalau tak ada jumpa topik, at least dah tahu dah adik kasar nak buat topik pasal apa kan. Sebab tu sekarang ni dah start menulis dah. Slow kan. Bukan ini dalam esok lusa 2-3 hari lepas ni start menulis, belajar menulis benda ni kan. Belajar menulis pula dah. Maknanya start menulis dah, slow. Macam tu. Okay, ini adalah term paper. Kalau literature review chapter for thesis, ni standard dia jauh lagi tinggi term paper. Penulisan dia kena detail, kena betul-betul critical. Sebab nanti dissertation panjang, dalam 30-40 pages boleh, dalam 60-80 pages pun boleh tulis pasal literature review ni. So dua goal utama untuk menghasilkan literature review dalam thesis ni adalah untuk provide a comprehensive, lengkap comprehensive and up-to-date review yang terkini berkenaan topik yang kita nak tulis tu. And then try to menunjukkan that you have a thorough comment. Mana korang memang ada pengetahuan yang memang thorough, memang detail berkenaan apa yang bidang yang korang cuba kaji dan tulis ni. So itu maknanya nampak daripada dua ayat ni dah menunjukkan jelas menunjukkan bahawa sebenarnya level expectation, level bagi kita sebagai reader nak nilai literature chapter 46 ni, level jauh lebih tinggi untuk literature review chapter for a thesis. Kan? Nanti korang kena buat juga ni. Dalam semester 6, semester 7 korang kena buat benda ni. Korang kena buat thesis. Kan? As part of your final year, lebih kurang final year project lah, lebih kurang kan. So, apa ni? Level of accuracy ni yang dijangka dalam technical dissertation is quite high. This will require that korang edit your writing sampai ke level yang jauh lebih tinggi daripada apa yang kita jangka dalam term paper punya assignment. Saya tak suruh korang buat chapter for thesis. Saya hanya suruh korang buat berkenaan term paper sahaja. Okay? Sekarang kita tengok yang jenis ketiga, research article. Research article ni, penulisan yang korang jumpa dalam jurnal, bagian literature review. Bagian itulah penulisannya. Kan? Kalau korang download jurnal, setiap jurnal, semua jurnal akan ada session ni, literature review. So, biasanya nada penulisannya dia lebih straightforward, dia tak ada bahasa bunga-bunga, dia tak ada benda apa, dia straightforward dia cakap tu pasal tu kan apa yang dia cakap. Dan dia biasa lebih pendek, dia tak panjang banding dengan term paper, banding dengan literature review chapter in a thesis ataupun dissertation tu kan. So that's basically saya just sampai ke benda ni supaya saya nak korang faham apa beza antara term paper,
Apa beza literature chapter for thesis dissertation? Apa beza je dengan research article? So ada beza tiga-tiga perkara tersebut. So itu adalah ni lah tiga jenis apa orang kata penulisan ilmiah yang ada dalam dunia akademik pada hari ni berdasarkan jurnal berdasarkan ilmiah akademik lah, berdasarkan penulisan ilmiah akademik. Kita dah habis dah kuliah kita pada hari ini.